Kita bersama dengan Saudara Khairul Anwar selaku Peguam Sivil dan Syariah. Terima kasih banyak sekali lagi ke Malaysia hari ini. Satu isu yang sewajarnya akan berterusan, seolah-olahnya tak berkesudahan, perlu diberikan pendedahan dari semasa ke semasa, terutamanya lah kepada para wanita yang menjadi mangsa. Okey, mungkin sebagai permulaan mukadimah perbincangan kita hari ini, kita nak beri definisi dulu atau kita nak tengok statistik dulu? Baik, Farina, topik hari ini sensasi betul Sensasi kerana ianya berlaku saban hari. Ya, saya. Dalam pelbagai rupa bentuk. Ya, saya. Suami ganas, isteri derita. Ya, saya. Tadi Warina tanya sama ada kita nak sebut dengan definisi ataupun statistik. Kita boleh mulakan dengan definisi. Okey. Dia kalau keganasan, suami ganas golongan wanita dia boleh kesan. Ada yang tak boleh kesan. Okay. Kalau physical abuse ataupun keganasan fizikal mudah saja. Kalau kena pukul, kena tendang, kena rotan, keterlaluan, itu adalah satu keganasan. Contoh keganasan Warina. Ya, saya. Tetapi ada lagi satu lagi yang disebut maknawi. Secara maknanya ianya ganas. Tetapi tidak disedari. Kenapa tak disedari? Adakah kerana tidak bersifat kerana fizikal? Ia tidak bersifat fizikal. Ia sama ada bersifat lisan ataupun emosi. Bila kita kata suami itu ganas, bila dia selalu menghamburkan kata-kata yang kesat, menghina, mencaci, panggil isteri dia, wahai perempuan jahat, aku tak suka, mengamuk, itu a very abusive language atau abusive word. Itu juga dianggap ganas. Itu ramai tak sedar. Yang keduanya, yang dari segi maknawi juga disebut sekiranya suami itu menahan hak seorang isteri daripada melakukan perkara yang sepatutnya. Contohnya pergi kerja, pergi jumpa keluarga, pergi mendapatkan kemudahan asas. Itu juga dari segi maknawinya adalah satu keganasan. Jadi suami itu juga dari segi peruntukan agama Islam, peruntukan undang-undang sivil, dianggap ganas. Jadi sudah semestinya dalam keadaan seperti ini seorang isteri itu menderita. Ya, saya. Dan apakah mungkin persoalan seterusnya adalah apakah yang boleh dilakukan oleh isteri-isteri yang derita ni? Saya tahu ramai di luar sana mengalami, dan bukan saja kadang-kadang kita kaitkan dengan golongan-golongan yang berbertamatan rendah, tidak berpendidikan. Hakikatnya mereka yang berpendidikan tinggi, menaiki jawatan tinggi juga menjadi mangsa dalam senyap. Mereka ni senyap tak berani meluahkan. Tetapi sebelum kita jawab soalan itu, nak tengok sikit dulu statistik polis. Hakikatnya, realitinya kita dekat Malaysia ni, adakah kes-kes yang di atas kertas ni banyak? Ya, Warina, keganasan rumah tangga, suami ganas, berlaku bukan saja di Malaysia, berlaku di seantero dunia. Ya, saya. Malah saya sempat membuat kajian, dan berdasarkan kajian saya itu menunjukkan ada beberapa sumber yang boleh kita kesan yang hendak membuktikan bahawa kita dalam keadaan yang bahaya. Ya, institusi keluarga kita dalam keadaan yang kritikal. Satu, berdasarkan statistik polis. Sejak tahun 2003 hingga sekarang, kes dilaporkan meningkat. Bagi contoh, tahun 2003 kes yang dilaporkan barulah 2,555. Tetapi selepas itu saban tahun meningkat 20 hingga 30%. So bayangkan trend itu. Itu yang pertama. Statistik kedua kita boleh dapat melalui kes-kes mahkamah. Hasil kajian pemerhatian saya di mahkamah, dan juga berdasarkan kes-kes yang melalui peguam, berdasarkan itu daripada 100 kes yang difailkan, 25% hingga 30% adalah berkaitan dengan keganasan. Suami ganas. Maknanya ada 100 kes yang difailkan, 30 sudah pasti berkaitan dengan suami yang baran, pukul, sehingga ada yang menyimbah asid. Yang itu yang dilaporkan ke mahkamah. Jadi berdasarkan peningkatan itu, berdasarkan kejadian seperti ini, kita boleh buat kesimpulan, Warina, bahawa kemajuan teknologi, kecanggihan IT itu disertai dengan penurunan kejatuhan akhlak, penurunan kualiti
insani sesuatu keluarga. Okey, isunya adalah mungkin salah satu isu di sini adalah mengapa kaum lelaki bersifat begitu, tapi kita tak akan masuk ke situ. So hari ini kita nak berbincangkan mengenai isteri-isteri yang derita ni, apakah yang perlu mereka lakukan apabila situasi ini terjadi. Katalah okey, biasanya orang lelaki barat ni dia bukan terjadi dengan tiba-tiba. Maknanya mereka ni sudah ada sifat baran dah lama sebenarnya. Dan sekali, kata orang kalau dah sekali naik tangan tu, 2-3 kali akan berlakulah. Benar, sekiranya si isteri tak pasal-pasal dikasari, jadi apakah sebenarnya yang perlu mereka lakukan? Senyap kata saya taat pada suami, apakah ini dibolehkan dalam Islam? Ya, baik ya soalan itu. Sebenarnya seseorang isteri itu ada hak di sisi agama, di sisi undang-undang, termasuklah maruah dirinya, keselamatan dirinya, nyawanya, harta bendanya. Jadi kalau hak-hak itu dicerobohi oleh suami atau tadi disebut sang suami, ya, jadi isteri tidak boleh berdiam diri, kerana kesannya panjang. Selepas 20 tahun, 30 tahun menderita, akhirnya terbongkam juga, terbongkar juga, meletus. Jadi tak elok. Jadi ada dua. Satu, kita boleh hindar. Kedua, kita boleh putuskan hubungan suami isteri itu. Saya nak, selalu saya sebut soal undang-undang, tapi hari ini saya nak sebut soal nak hindarkan dulu. Ya. Kita ni hidup dalam keadaan beragama, dalam keadaan aturan ataupun petua-petua orang lama. Saya percaya ramai pasangan suami isteri tidak tahu petua-petua supaya mengelakkan keganasan ataupun suami yang ganas. Pertama, kerukunan rumah tangga tu mestilah bermula dari rumah. Mestilah hidup dalam keadaan aman, harmoni, dalam ketakwaan sebagainya. Namun demikian, kita kena ada additional value. Kita kena ada usaha yang lebih. Jadi kat situ saya nak nasihatkan pada isteri, boleh saja mengamalkan surah-surah atau ayat-ayat yang baik, dan minta izin suami pada keadaan yang baik, tengah makan-makan, ya, bang, saya malam ni saya nak bangun, saya nak hembuskan ayat kat abang, jangan terkejut pula. Kalau tak beritahu nanti kan suami tengah tidur hembuskan, terkejut suami, terus terbeling pula. Jadi beritahu. Jadi ayat yang baik sebenarnya ialah salah satu daripada nama Allah yang 99 tu, Warina. Ada salah satu nama Allah tu Latif, yang maksudnya yang lemah lembut. Jadi bangunlah tengah malam, 1/3 malam, 2/3, kunci jam lah, jadi hembuslah di dahi isteri itu, ya Latif, ya Latif, ya Latif, lembutkanlah hati suamiku ini. Kalau suami itu dah baran sangat, tak mungkin dibagi. Minta izin tu tak bagi. Dia sebenarnya dia macam dulu kita tahu petua-petua orang lama, kalau batu yang keras pun dengan air lama-lama lekuk juga, apatah lagi ayat Quran. Selain daripada itu ayat-ayat kursi, ayat-ayat Fatihah, itu semua boleh melembutkan. Pendek kata pertama kali tu, untuk langkah yang pertama adalah hindarkan, iaitu teruskan berdoa. Doa ini senjata. Okey, sekiranya tak boleh juga. Memang dahlah kita nak suruh berdoa, nak berdoa sampai bila ni dah kena ni dah muka dah sengit dah. Maka adalah peruntukan undang-undang yang jelas, ya, melalui sama ada undang-undang keluarga Islam ataupun melalui Akta Keganasan Rumah Tangga. Kalau undang-undang keluarga Islam tu kita ada section 52, jelas sekali, ya Warina,